siapa lagi yang bawa group kita, jadi tak buka yang dapat nak buka U-training tu sebab Dr. Zanaria, Dr. Zanaria, Kak uh-uh. Zain. Kak Suri Zain ada S. ke? Sulaiman, Dr. Ulka Chandini, Puan Hafsat. Okey. Kalau dalam senarai Okey. ni lah. Okey, tak apa. Kita tengok mana yang ada dulu. Rasa tadi tak ada pun diorang juga kan? Asal pula. Masa dekat briefing yang awal tu. Sekejap saya try login balik dekat PSTP. U-training. Okey, so kita sampai pukul ni kan? Apa matlamat semua? First kali apa matlamat semua? Semua nak buat teaching portfolio ni ke? InsyaAllah. Okey, Dr. Azrita, Dr. Imran dengan tu Prof dah ada ke teaching portfolionya ke macam mana? Saya tak ada lagi. Memang tak ada. Ada lagi tapi e-civic website ke apa ada? Website dulu ada. Okey. Dr. Azrita ada? Dah bahan tu dah CV hilang. itu je lah. Yang dalam, yang memang UTM dah sediakan tu kan. Itu je. Oh okey. Tapi dah up teaching portfolio dia belum lagi lah? Tak ada? Belum. Memang sebab tak buat lagi. Cuma tadi dah tengok contoh daripada Dr. Rahifah lah. Sebab dia sama fakulti kan. Dia tunjuk contoh. Dia punya teaching portfolio dia. Macam nampaklah sikit. Nampaklah sikit. Okey. Sekejap saya tanya. Dr. Imran ada ni kan? Dah start, dah ada e-website kan? Dr. Imran? Dr. Imran ada ke tak? Ada ke tak? Hello? Dr. Imran ada ke? Febrian? Cik Febrian? Dah ada ke teaching portfolionya? Teaching portfolio belum lagi. Website ada? Website tak ada. Dulu ada blog buat blog. Tapi blog sekarang dah tak trend kan. So tak ada. Okey, tak apa. Okey. Nak start from zero balik lah. Start from zero Dr. balik. Jara, Okey. Ya? Ada. Sorry. Ada. Tadi I lost ada buat beberapa kerja. So suddenly I lost kat mana dia punya page ni tu. Cari buta ambil tak jumpa. Okey. So kita kalau kita sama-sama lah ya. Okey, first terima kasihlah semua. Ni group ni saya anggapkan yang group kita ni ada yang ni lah, yang ada yang masuk ni lah. Sepatutnya dah bagi ample time kan untuk masuk. Jadi kita ada Prof. Sazila, kita ada Dr. Azrita, kita ada Dr. Imran dengan ada Febrian lah dalam grup saya ni. Jadi kita ada 4 orang setakat ni. Okey, sebenarnya macam yang saya kata tadilah, kita teaching portfolio tu satu produk je. Produk yang contoh yang bagus kalau kita share, maksudnya macam saya share kat sini. Saya share screen yang U-training Okay, saya offkan saya punya video supaya apa tu saya boleh stabilkan line boleh ya semua? Boleh. Okay, so kalau kita pergi dapat tak yang saya sharekan kita punya U-training punya platform ni? Dapat. Dapat kan? Dia boleh buka. Okay, jadi sebenarnya first saya sebenarnya to be truth lah, saya memang dah ada teaching portfolio tu tapi sebenarnya tak update lagi, tapi saya tak update in terms of macam CV lah, kita dah ada, lepas tu kan CV tu dah lama, lepas tu kita macam tak update, bila ada keperluan update and so on. Tapi content tu kita tahulah, macam teaching portfolio ni first saya pergi kursus 2010 tu, kemudian saya buat 2011 masa nak
buat AAU, kemudian benda tu tersangkutlah tak updated. Tak updated tapi dia punya teaching component, maksudnya saya masih bukan teaching komponen dia macam teaching innovation tu saya buat, paper yang berkaitan dengan teaching and learning saya buat, program-program menghadiri training and so on tu kita buat, maksudnya tapi tak updated tak updated teaching portfolio tu. Walau bagaimanapun sebab benda tu dah ada dalam kepala kita kan, jadi maksudnya macam kita buatlah dia punya effort tu ada. Jadi saya pun ambil kesempatan ni nanti untuk updated balik teaching portfolio saya. Dan berdasarkan teaching portfolio tu lah kita saya maksudnya sama-sama developkan training program untuk teaching portfolio yang kohort-kohort seterusnya, macam kita ada Dr. Mahfuzah, hasilnya dah nampak lah macam Dr. Zakia, yang tu berdasarkan kepada training yang saya beri awal-awal dulu lah. Jadi sebenarnya kalau kita dah nampak kepentingan kita melakukan teaching evaluation tu dan melalui komponen dalam teaching portfolio tu kita tahu guna caranya, benda tu dah macam dah boleh sebati lah dalam diri kita. Jadi itulah yang kita nak hasratkan dalam program mentoring ni. Jadi first kita kena kenal teaching portfolio tu dulu. Sebab daripada situ baru kita nampak tau apa Tak dengar lah suara Prof. Suara. kita nak tahu dululah teaching portfolio tu apa. Jadi yang ni kan PM Mariam dah letakkan course materials ni. Okay, dalam course materials ni ini teaching portfolio punya template. Okay, cuba kita tengok teaching portfolio punya template ni. Okay, teaching portfolio punya template ni masing-masing dah ada kan? Teaching portfolio boleh access kan you training masing-masing. Betul tak? Dah download. Baru Okay, dah download tak? Okay, dalam teaching kat portfolio ni punya template tadi. Sekejap, lambat sikit. Lambat sikit. Dalam teaching portfolio ni punya template kita ada mana dia? Tak responding pula dah. Okay, kejap. Kalau kita dah ada kita start lah. Sekejap tak. Sekejap. Okay, kalau ada dalam teaching portfolio dia lambat kan? Okay. Kita kan ada, okay, inilah yang kita katakan tadi dia punya komponen tu. Dalam teaching portfolio tadi kan macam Fabrian ada blog kan. Kalau Dr. Imran ada website. Tapi kita kena hasilkan satu, kita kena kita kena compactkan dia dalam bentuk teaching portfolio ni. Dia mesti ada ni, mesti ada content. Personal profile ni senang. Kita ada teaching philosophy and goals, kita ada teaching responsibility, teaching method and evaluation, teaching evaluation and reflection, teaching improvement and future plan, academic contribution, accomplishment and appendix yang berkaitan lah. So jadi untuk setiap ni tadi, bahagian mana yang paling rasa kita perlu have a good thinking? Kat mana? Ada sesiapa boleh macam okay kita tengok ni sendiri dekat bahagian mana yang you rasa perlu ada perbincangan lanjut ataupun perlu perlu kita put really a thought lah, thinking, kita perlu put thinking untuk reflect and so on. Kat bahagian mana? Dr. Azrita?
Kalau nak buat ni, katakan kita dah ada template ni kan. Template ni kita senang lah, maksudnya kita macam isi-isi je kan. Tak nampak ke? Oh, tak nampak share. Share tu tak nampak tapi saya try buka sendiri lah. Sekejap, ya. Saya tengah share ni. Tapi, kejap ya, saya stop sharing dulu. Saya sharekan. Okey. Okey, ni boleh nampak Yang ni template teaching portfolio kan? Ya, boleh. Okey. Dekat dalam teaching portfolio ni, masing-masing kita tengok dekat part mana yang kita perlu fikir. Maksudnya dia ni macam sama lah kita macam nak buat CV kan. Ada bahagian yang part yang senang kan, daripada part A hingga H ni. Dekat mana part yang kita kena tengok? Betul-betul. Yang kita perlu thinking, letak reflection dekat bahagian mana? D kot, D. D ni? Uh-uh. Okay. Teaching philosophy, semua dah ada ke teaching philosophy and goal? Tak ada lagi tapi macam benda tu boleh dicari. Benda ni boleh, tak, okay. Tapi teaching philosophy and goal ni sebenarnya kita kena cari ke dalam diri kita kan? Sebenarnya. Dia memang kita boleh baca maksudnya bila kita tengok teaching portfolio kan ada dalam tu bagi contoh Prof Karim, Prof Karim, Dr. Rahifa and semua, dan even saya punya teaching portfolio tu pun ada yang teaching philosophy tu, tapi maksudnya kita boleh tengok orang cara apa teaching philosophy orang lah, tapi untuk teaching philosophy kita sendiri kita kena macam dig inside kan, apa sebenarnya kita punya kepercayaan. Ada ke nak share Prof Sarila agak-agaknya apa Prof Sarila punya teaching philosophy? Tak ada lagi. Belum lagi, nanti kena cari. Sebab nanti kan bila kita dah listkan teaching responsibility, teaching activity kita tu semua kan boleh nampak tau macam mana, apa sebenarnya yang kita ada ke, ataupun kalau cacah merebah tu maksudnya kita kena realign balik lah. Dr. Imran ada? Ada dah ke teaching philosophy? Ada. Apa dia teaching philosophy-nya? Boleh share? Okay. So saya punya teaching philosophy saya, I think quite simple, which is educate the future. Educate the future. Into trend lah sekarang ni, betul. Maksudnya walaupun sekarang ni orang macam, sekarang ni kan semua future proof education, future proof graduates and so on kan. Sebenarnya kita daripada dulu pun kita memang dah mendidik anak student-student kita ni untuk future kan. Jadi betul lah tu. Jadi daripada situ, bila daripada teaching philosophy tu, future educate the future kan. Macam mana jadi bila kita dah ada tu, kita nanti akan describekan lah sikit untuk fahamkan apa yang kita maksudkan dengan teaching philosophy educate the future tu. Jadi yang bila kita dah ada teaching philosophy educate the future tu, dia akan dia akan align lah teaching method kita ni, apa yang kita ambil untuk merealisasikan kita punya teaching philosophy tu. Apa contohnya? Teaching method yang Dr. Imran ambil untuk readykan student untuk implementkan teaching philosophy educate for the future tu. Alright, so biasanya saya akan menggunakan teknik pendekatan problem based which is either problem based assignment, problem based discussion, or problem based ataupun situational based in the exam question kan. Because student ni dia macam mana dia dapat mengimajinasikan yang dia ni berada dalam suasana sebenar permasalahan yang sedang berlaku, dan bagaimana dia menggunakan knowledge and competency yang dia ada tu untuk solvekan the problem tu tadi, which is some kind of critical thinking and problem solving macam tu lebih kurang.
Okay, alright. Kalau macam kita nak ambilkan contoh sebab Dr. Imran dah share ni, ambilkan contoh, okay, daripada situ teaching method dia guna problem based solving kan. Problem based solving punya method, okay, itu dah di pertama tu dah capai, dah ada teaching method. Okay, sekarang ni bila kita nak menyelah daripada ke depan lagi, mengangkatkannya kepada excellent dan scholarity tu, excellent tu, kita kena ada satu part yang hujung tu, innovation tu. Jadi Dr. Imran ada tak rasa ataupun ada tak elemen-elemen yang Dr. Imran innovate kan? Contohnya macam kalau PBL kan, semua orang dah buat menggunakan method PBL. Tapi apa innovationnya yang Dr. Imran dah buat setakat ni? Ada tak innovationnya yang tadi menyokong kepada penyampaian secara PBL tu untuk menyokong teaching philosophy future proof tu? Okay, antara yang saya buat lah kan, apa tu, since pandemic ni, saya minta student untuk recordkan dia punya aktiviti dan videokan. So dia ada video tu, saya akan letakkan video tu dekat saya punya portal saya dan YouTube channel saya. Macam tu juga dengan lab. Okay, lab bila student tak dapat masuk ke lab, then we have to change into the orang kata digital punya lab, dan divideokan all the processes tu dan dimasukkan ke dalam, kita akan letakkan dekat YouTube channel kita. Okay, itu di segi macam mana, itu outcome from the exercise lah, right? But how kita bawa dia orang tu kepada method yang kita buat dia orang tu kepada problem tu, future. Problem based survey dan untuk readykan dia kepada future tu, macam mana kita nak measurekan, nak kaitkan tu? Okay, so pertamanya apa yang kita buat, apa yang saya buat lah, alright. So kita akan bagi dia satu problem, satu situasi, okay, yang mana daripada situasi itu dia have to work in team to find the solution, dan hasilnya tu, alright, we can expect that dia akan menggunakan pendekatan tertentu, tools tertentu, okay. Cuma saya minta dia supaya orang kata supaya dia nampak ada advance ataupun ada future step compare to expectation kita ni. Nombor expectation ni adalah creativity. Okay, so dia masukkan elemen creativity dia dalam tugasan yang diberi, dan juga in the end dia will conclude dia punya tugasan tu, okay, kepada where is the direction of dia punya solution kepada tugasan itu tadi. Dia nak guna dan apply kan kepada aplikasi yang mana. So macam saya, I think to recent years ni saya memang fokus pada 5G. So all the solution tu have to contribute to the 5G punya situation punya problem base ataupun teknologi solution lah. Teknologi solution tu mungkin terlalu orang kata besar sangat kan, tetapi at least towards the 5G punya cerita kan. Sebab for me, I think my goal is I want to prepare my student to be ready and dalam market segmen market kerja dalam bidang 5G ni nanti, because 5G will be around the corner. So this is what I'm doing now. Yeah. Okay, so macam tu lah maksudnya. Okay, bila kita dah start tu teaching method kita dah start untuk ada innovation tu, maksudnya kita dah start, maksudnya kita injectkan dalam kita punya delivery tu problem based learning. Tapi problem based learning ni kita confinekan kepada dia mesti future ready. Tadi dia berpaksikan kepada teaching philosophy kita mesti future ready. Okay, future ready tu adalah kita kasketkan dengan persediaan student kita untuk 5G. Okay, 5G tu kita masukkan dalam elemen penyampaian kita and then kita evaluate dia kan. Jadi sekarang ni kalau dalam teaching portfolio, okay, kita kena lihatlah evaluation kita, reflection kita dengan tadi cara teaching pengajaran yang kita rasa inovatif tu, kita dapat tak
feedbacknya daripada student. Apa student kata macam tu? Lihat apa, katakanlah apa impact dia. Mungkin kita boleh buat survey ke, mungkin daripada teaching outcome, daripada apa pencapaian student tu punya student tu punya pencapaian peperiksaan ke, and then dia punya reflection, survey yang kita bagi pada mereka, mereka bagi feedback tentang cara pengajaran kita tu bagus and so on. Yang itulah semua perkara-perkara yang kita dokumentkan dalam teaching portfolio tu. Jadi untuk melihatkan impact dia pengajaran kita tadi, teaching delivery kita tadi kepada pelajar, sebab kita dah tahu kita kena dokumentkannya, dan kita mesti ada loop observation tadi yang lengkap. Jadi kita dah fikir, okey, yang ni kita akan buat satu survey pada student khusus tentang nak tengok macam mana kaedah pengajaran kita ni impact pada dia. Jadi at the end of the semester tu kita dah dapat pemerhatian tu. Jadi kita boleh coinkan lah sama ada kita punya innovation tu tadi bagi impact tak. Yang itulah yang kita dapat dokumentkan dalam teaching portfolio kita. Kemudian bila dah satu cycle tu kita dah aware, okey, mungkin orang lain tak buat macam kita, orang lain mengajar subjek course yang sama juga Dr. Imran, contohnya yang lain pun kita ambil contoh kes Dr. Imran mereka mengajar subjek yang sama juga, tapi mereka tak menggunakan, mungkin mereka tak menggunakan konsep PBL, dan kalau ada mereka menggunakan konsep PBL pun mereka tak injectkan yang tadi the innovation of to be feature ready tu tadi dalam 5G punya problem base. Mereka tak tahu method kita ni. Jadi bila kita write on this, tulis artikel dalam, berkongsinya dalam research, teaching and learning research day, banyak dekat universiti, UPM ada, UiTM ada, semualah setiap universiti ada. Jadi bila kita write artikel and share, kita dah mencapai, kita dah boleh cover, kita dah menunjukkan yang kita adalah menyumbang kepada G ni, academic contribution and accomplishment. Jadi maksudnya bukan setakat kita apply untuk diri kita, tapi kita dah start share kepada orang lain. Jadi orang lain pun boleh belajar, oh macam ni kalau nak 5G, kalau nak bagi dia future ready and so on. Sebab kita dah ada proof berdasarkan analisis dan observation, scientific, systematic punya way to prove that the teaching method tadi yang kita ambil CPBL berdasarkan kepada future work punya industry which is 5G, menyumbang kepada impactnya kepada kepada student kita punya attribute. Nampak tak cycle tu? Boleh? Betul. Masih betul. Jadi kat sini dekat mana yang masih untuk masa depannya, dekat mana yang Dr. Imran perlu work out? Dekat mana? Untuk next semester. Maksudnya untuk coinkan yang teaching method and innovation kita tu. Dekat mana yang masih perlu di touch up dia punya loophole? Ada loophole tak lagi? Masih ada. Tapi itulah setengah cari satu satu istilah yang kita nak kata yang firm lah untuk diskusi tertentu. Feedback dengan student tu kan, observation tu kita tak dokumen kan, betul tak? Kita just macam deliver, lepas tu kita tak betul-betul look lah into the systematic proof, kita nak proofkan method kita tu berkesan ke tidak kan? Betul. So itu je lah, itu sebenarnya kebanyakan daripada kita, itulah yang kurangnya atau masih yang kita tak beri priority. Kita just buat deliver, memanglah kita ada, kalau untuk program kita memanglah analisis peperiksaan, markah peperiksaan tu semua kan yang kita produce report graph tu apa semua, tapi itu lebih kepada pencapaian pelajar tu. Ini adalah untuk kalau teaching portfolio ni adalah concentrate untuk teaching kita. Okay, jadi yang itulah yang kita kena improvekan. Jadinya mungkin untuk melengkapkan, untuk membina teaching portfolio yang bagus, maksudnya itulah yang kita perlu usahakan next sem.
Macam saya dah buat tu pada, kan saya kata daripada tahun 2012 lagi, 2009, kemudian 2010, 2009 saya belajar pasal teaching portfolio, saya tahu berkenaan dengan perkara ni. Kemudian 2010 saya implementkan, 2011 saya start writing on the outcome method tu. Kemudian saya ulang balik cycle yang WhatsApp tu pada tahun 2012 sebab masa tu kan semua pelajar-pelajar dah concentrate tengok handphone je kan. Jadi saya geram bila tengok handphone masuk dalam kelas. Kenapa tengok handphone? Tengok WhatsApp. Jadi saya fikir, macam mana student-student suka tengok WhatsApp sekarang ni. Okay. Jadi macam mana nak gunakan handphone tu sebagai mereka punya learning tools. Jadi masa tu kan kita saya write, implementkan and write about it, itu cycle 2012 sampai 2014 saya ke 2018 cycle yang tu. Okay, kemudian saya nampak on team teaching. Team teaching saya banyak terlibat team teaching. Kadang-kadang ada dapat team yang bagus, kadang-kadang ada dapat team yang tak berapa okey. Jadi saya involve dengan team teaching punya research supaya kita dapat improvekan. Macam itulah. Jadi the cycle tu sentiasa ada, cycle A hingga H tu, dan dia kurang sikit macam saya ni masih berhutang untuk updatekan je lah dalam teaching portfolio saya tu. Tapi the thing happens. Okay? Okay, apa contoh lain lagi? Macam Prof Sazila lagi banyak saya rasa, banyak developkan kan teaching tools, learning tools semua kan. Macam mana Prof Sazila dekat mana yang masih nak ni calon-calon AAU, AAN kita ni? Ada Kat mana lah. Prof? Ada. Saya tak sempat nak buat. Ada sikit-sikit lah. Tak dengar apa yang Jaya. Yang Jaya tak dengar. Boleh dengar ke sekarang? Sekarang dengar. boleh. Okay, teaching philosophy Prof Sazila dah ada dah? Belum tulis. Baru nak fikir-fikir. Masih kosong lagi. Nak start semua balik. Tak dengar Puan Jerry. Dengar ke? Dengar. Okay, sorry. Saya terpaksa off-kan. Okay, saya dah off-kan video kan. Okay, boleh dengar? Tapi Prof punya teaching method and innovation banyak kan? Prof ada banyak buat e-book semua kan? Salah, adalah sikit-sikit. Okay, so kalau yang lagi apa lagi? MOOC. Prof kan banyak buat MOOC juga kan? Tapi buat untuk orang lain punya subjek. Oh. Tapi ada tak implementkan perkara tu dekat dalam kita punya dalam course yang berkaitan? Tak adalah sebab subjek saya pun asyik bertukar. Ni pun dapat subjek baru. Oh, okey. So mungkinlah, mungkin juga. Yang kita nak tulis ni, sebab kan kita mengajar banyak semester, banyak subjek. So, macam mana kita nak menulis tu, yang tu saya tak faham. Okey. Sebenarnya yang banyak subjek banyak tu adalah dekat teaching responsibility ni lah. Teaching responsibility ni kita listkan je lah course-course apa yang kita dah mengajar apa semua tu kan. Tapi yang teaching method and innovation, teaching method ni pun akan banyak. Teaching method ni maksudnya kita listkan lah. Kita pernah guna katakan macam tadi CPBL, kita selalu akan guna lecture, tutorial, itu macam dah standard lah kan. Okey, tapi yang tu maksudnya kita compilation of teaching method yang kita guna. Tapi yang tadi yang kita nak highlight kan, the gist of the teaching portfolio ni tadi, kalau kita ada buatkan yang innovation ni,
Throughout, contohnya throughout yang kita punya subjek yang kita dah ajar banyak-banyak tu, katakanlah kita stick kepada kita punya teaching philosophy tadi, kita punya speak, katalah teaching philosophy macam Dr. Imran tadi, teaching philosophy future graduates, future ready graduates. Lepas tu teaching method kita nak coin kan, kita nak buat PBL. Dalam PBL tu kita sentiasa akan exposekan problem tu yang berkaitan dengan future punya industri and so on kan. So itu adalah innovation kita. Jadi throughout banyak-banyaknya course yang kita ajar tu, kita sentiasa akan menggunakan approach yang kita nak eksperimen tadilah. Contohnya approach yang kita nak ambil, nak innovate tu tadi, problem based learning berdasarkan future proof punya problem. Jadi yang tu yang kita kita observekan sampailah kita boleh dapat evidence, okay, method ni memang method dan innovation ni memang applicable to each course contohnya. Jadi yang itulah baru kesarjanaan dan innovation kita tu kita dapat highlightkan dalam teaching portfolio tu. Itu nak ada evidence tu. Ya. Evidence tu macam mana? Imran ni, sorry for interrupt sebab I have to go to KL sebab lepas ni saya ada meeting. Okay. Di one of the company kat sana, defense company. Okay. So saya akan switch kepada mobile, cuma minta tolong host allow saya dekat mobile application ni, boleh? Okay, boleh. Sorry, terima kasih. Okay, dan lagi satu nanti kena sentiasa top up dekat you training tu and boleh contact lah sebab kita akan ada kita punya target tu, contact untuk macam mana kita nak update dalam you training dan juga nak update teaching portfolio tu Okay, baik. Alright. Okay, Prof Sazila tadi nak tanya apa? Pasal evidence tu. Macam mana? Okay. Memang kena ada gambar. Kalau tak evidence tu macam boleh kita highlightkan. Satu, kita punya teaching plan. Kalau kita yang nak gunakan, yang macam method tu, kita dah guna method tu, kita nak coin kan, okay, kita guna method ni. Kita showkan dalam teaching plan tu memang kita deliver. Ada benda tu kita letakkan. Kemudian mesti ada student punya feedback lah. Macam kalau sekarang lagi senang kita nak ambil macam you dalam YouLearn ke apa kan. Lepas tu kita macam ada survey, bagi kalau kita melibatkan survey feedback daripada student, mesti ada feedback dia. Lepas tu katakanlah kalau kita ada improvekan macam benda tu melibatkan aktiviti dalam kelas, ada gambar lagi, buatlah gambar dia related kepada apa yang kita nak coinkan lah, yang menunjukkan perkara tu kita deliverkan. Mungkin gambar, mungkin video, mungkin laman web, mungkin Padlet kita, macam tu lah. Okay. Yang tu yang kita letak dalam appendix tu. Dan lagi satu, kalau yang sampai tahap yang macam excellent dengan scholarship tu, kita dah boleh sampai dekat sini yang tu, yang G, academic contribution tu. Kalau macam tadi katakanlah Prof Sazila nak highlightkan menggunakan MOOC kan, katakanlah dah gunakan MOOC dekat dalam kelas, and then dah boleh tunjuk platform MOOC tu, berapa feedback dia and so on. Kemudian Prof Sazila dah develop pula MOOC untuk orang lain, ajar MOOC dekat orang lain, buat seminar atau bagi talk tentang MOOC and so on. Yang ni G ni lebih ni lah, maksudnya the credibility tu is much more lah sebab you dah sampai pergi dekat academic contribution and accomplishment tu. Jadi mungkin Prof Sazila, mungkin Prof boleh tengok dekat mana yang bahagian nanti academic contribution tu, mana yang dah accomplish. Mungkin kena backward balik lah dekat dalam teaching method and innovation tu, boleh diimplementkan di peringkat course juga. Barulah strong evidence dia. Okay. Lagi Febrian? Cik Febrian? Ada apa-apa nak tanya? Ya, ada apa-apa nak tanya? Macam mana?
So far okey je. Tapi yang dokumen ni nanti kita kan fill up ke macam mana tu? Ya, nanti yang dokumen ni lah yang kita kata mula-mula ada isi dulu, fill up dulu mana yang apa dah nyata dan straightforward kita isikan dulu. Tapi dekat bahagian-bahagian yang kita when you feel that you need some further explanation, discussion and so on, itulah gunanya mentor. Oh, okey, baik. Okey, tapi yang tadi aktiviti sepatutnya kita boleh yang aktiviti tadi, aktiviti yang dekat dalam U-Training tu akan buka tau. Dia macam samalah macam macam U-Learn student tu. Maksudnya dia applicable, nanti kita boleh buat aktiviti. Dekat dalam aktiviti kita yang kedua tu, yang pertama kita sebenarnya nak buat yang bahagian E dengan F ni. E dengan F ni berdasarkan kepada reflection teaching learning kita, teaching evaluation kita. Okay, So, nanti kan kita pergi kat situ. Kita akan dapat teaching evaluation atau reflection ni daripada student. Kita boleh view sekali kan? Ya, yang TE tu semua kita boleh dapat dekat kita punya SMP. Alright. Dekat SMP kita boleh highlight dekat situ teaching evaluation, cari tab yang teaching evaluation, kita boleh tengok TE kita daripada semester yang ada lah. Subjek apa, semester apa dan skor untuk setiap satu tu. So TE tu nanti kita boleh transfer kat dalam ni lah kan? Boleh transfer kat dalam yang aktiviti, dekat ada activity sheet dekat dekat U-Training tu kan, ada aktiviti Mek Mariam dah siapkan template dia, kita letakkan dalam tu, daripada situ kita boleh tengok, oh selama ni student kita suka kita untuk subjek ni, dia paling highlight kita dekat yang mana. Macam je contohnya saya punya, bila saya check yang saya punya kan, masa kan kita start daripada pandemik tu, saya ada kurang sikit, jatuh sikit dekat bahagian yang kompleks, kita kan boleh menerangkan daripada kompleks tu simple tu kan, ada satu dimension tu. Yang tu tiba-tiba selalu saya dapat tinggi dia sebelum tu, tiba-tiba masa yang masa online learning saya dapat yang tu 4.2 macam tu. Jadi saya rasa macam, oh maksudnya online learning kita ni susah sikit kita nak menyampaikan daripada simple ke kompleks sebab mereka tak nampak muka kita kan. Jadi macam mana kita nak improvekan tu. Jadi saya pun reflect balik, saya kata okay, mungkin dekat U-Learn tu saya akan buat chunk-kan saya punya slide tu kepada sikit lah, maksudnya bukan selambak slide untuk 2 jam punya lecture, tapi saya pergi dekat part chunk of it. So daripada chunk of it ada task 1, task 2, task 3, ada tasknya. Jadi next time tu saya ubah macam tu, bila yang kali kedua kita buat online learning tu saya tengok oh tu dah naik balik. Maksudnya it helps lah. Jadi itulah yang kita nak buat aktiviti 1 tu, maksudnya daripada TE tu kita compile kan. Kita tengok bahagian mana yang kita lemah, kita nak improvekan. Bahagian yang strength kita tu kat mana. Jadi yang tu yang kita nak polishkan. Dan mungkinlah dekat situ timbulnya idea kita nak innovatekan cara kita tu. Nak kukuhkan lagi innovation kita tu. Mungkin kita tengok kat situ kalau yang makan bahagian delivery. Kemungkinan semester tu dalam course tu kita buat presentation. Student suka cara presentation, dia kena present, kita comment and so on kan. Jadi kita dapat idea lah, yang ini sebab kita buat presentation, student suka, dia orang boleh bagi feedback, dia orang boleh aktif dalam kelas and so on. Jadi sekarang bila pandemik macam mana kita nak fulfill the same element. Itulah pentingnya kita buat ni teaching evaluation and reflection ni. Ni salah satu cara lah. Okay, Dr. Azrita ada apa-apa nak komen ataupun nak tahu lebih lanjut? Komen tu tak adalah sebab saya pun memang daripada zeros nak buat cuma yang dekat teaching evaluation tu. Macam mana kita nak tahu betul ke pelajar evaluate tu, ataupun kadang-kadang budak kan sebab nak cepat kan. Dia Ya, betul. Okey, itu pun sebenarnya kita ada
kita ada concern juga di peringkat Kak A sendirilah yang mengkoordinatkan tu. Sebenarnya kalau teaching and learning kita nak benda tu dibuat dalam kelas, and then selepas habis kita mengajar dalam konteks situasi pembelajaran. Bukanlah sekarang ni dalam konteks student nak register kan. Jadi mungkin dia punya fikiran tu tak terarah, tak betul-betul fokus. Tapi itu kita sedang bincangkan dengan peringkat universiti dan PPPK juga. Tapi ya seperti yang saya katalah, sekarang ni kita kena menggunakan itu dan kita akan improvekan. That's why lah kita boleh buat sendiri sebenarnya, Dr. Azrita. Kalau kita nak improvekan betul-betul ke tak, kita boleh menggunakan instrumen yang sama. Sekarang kan dah ada Google Form kan. Form yang kita dah ada, sharekan tu, ataupun yang laporan dimensi yang kita terima tu, kita buatkan earlier. Saya ada mencadangkan pada group yang lain, salah satu caranya adalah student akan evaluate tu pada minggu ke-12 kan, minggu start registration. Jadi kita dah ada 14 minggu dengan mereka. Jadi kita nak tahu adakah cara pengajaran kita ni okey, sesuai tak dengan dia, boleh boleh diimprovekan lagi ke tak, kita boleh buat sendiri. Menggunakan, kita tak payah dah susah-susah nak bangunkan item ke survey form sendiri. Kita gunakan survey form yang sama tu, kita beri pada student earlier sebelum semester break. Jadi kita analyse sendiri daripada situ, sebab sekarang dah ada Google Form apa semua kan, lagi senang, Microsoft Form semua. Daripada situ kita analyse sendiri dan kita masih ada ruang untuk baiki cara penyampaian kita sebelum student tu evaluate yang betul-betul. Jadi daripada situ, masa kita buat pre-evaluation by ourselves, kita sendiri dapat observe lah student tu buat betul ke tak dalam konteks kita dengan dia, betul-betul hubungan lecturer dengan pensyarah. Jadi result tu akan lebih ada kredit yang tinggi lah. Faham ke maksud saya, Dr. Azrita? Faham. Betul Okay. lah, cuma kadang-kadang tak sempat je kan. Ya, itulah sebenarnya. Tapi pada saya sekarang ni dengan adanya pandemik ni, dah online learning ni dah banyak kan, jadi ruang nak buat tu lebih mudah lah kan. Okay, jadi ni saya sharekan balik dekat teaching, dekat youth training ni. Okay, sebenarnya ini link to material and resources ni memang boleh cari, boleh tengok lah ya. Ada nota-nota yang terdahulu, ada ada PM Maria dah buat banyak, dah linkkan semua-semua kat sini. Harap gunakan teaching evaluation instrument, yang ni tadi yang kita boleh gunakan untuk buat pre-instrument, pre-evaluation sebelum student ni. Kalau kita nak improvekan cepat-cepat, ini teaching portfolio template yang kita boleh isikan. Okay. Sekejap lepas tu ini example of teaching portfolio, semua dah boleh tengok dah kan tadi kan? Boleh. Dah boleh tengok dah ke? Dr. Zakia ni, PM Dr. Azidah ni, penerima AAU, Anugerah Pengajaran, AAN, Prof Karim and so on. Okay, lagi kita nak tengok apa? Sekejap kita punya aktiviti sebenarnya kita dah lewat dah ni kan. Aktiviti ni, tak apa, nanti pelan-pelan tengok sendiri ya. Aktiviti satu ni kita nak analisis teaching competency and reflection. Daripada sini kita ada yang ni teaching evaluation kita ni, dia evaluate student evaluate kita berdasarkan 5 dimensi ni. Jadi kita boleh compilekan lah kita punya teaching competency ni, kita punya achievement. Boleh tengok nanti buka dekat SMP masing-masing, boleh isi maksudnya kita akan masuk balik kan. Tapi yang ni saya terangkan, daripada sini kita boleh chart kita punya pencapaian. Okay, maksudnya dimension kita untuk setiap satu dimension tu berapa skor kita. Okay, sini berapa skor kita setiap satu semester ni,
berapa skor kita, average dimension kita, daripada sini kita boleh dapat kekuatan. Dekat mana yang paling tinggi sekali, adakah kita, nanti kita boleh nampak tu, kadang-kadang kita boleh nampak kita ni kurang dekat bahagian pentaksiran. Jadi bila dekat bahagian pentaksiran, macam mana kita nak buat cara dia? Adakah kita dah lupa ke ataupun nak refresh balik ataupun nak tengok sekarang ni updated orang buat pentaksiran macam mana, pentaksiran online macam mana. So salah satunya adalah self-directed learning lah kan. Kalau self-directed learning ni kita dah hubungkan dah. Kenapa kosong screen? Tak nampak Saya tak Sorry. Tak tahu orang lain nampak ke? Nampak ke? lagi? Tak nampak. Tak nampak macam mana? Sekejap. Okay. Sekejap. Okay. Nampak ke ni? Excel ni? Nampak. Okay. Ni dalam aktiviti ni, kita dah chartkan kita punya pencapaian. Kemudian kita nak improvekan tu, strategi kita untuk improvement. Kita tengokkan dekat bahagian mana yang tak okey. Ini kita punya dekat bahagian mana yang kurang okey, yang kita nak improvekan. Jadi salah satu, kemudian kita yang dekat bahagian atas ni adalah untuk kita improvekan macam mana. So salah satu cara nak improvekan adalah yang ni bila kita dah dapat tadi markah, kita tengok apa yang sebenarnya kita implement dekat semester tu. Adakah kaedah pengajaran kita macam mana masa tu? Assessment kita buat apa? Yang sampai membolehkan kita dapat markah yang kita dah listkan tadi lah. Kemudian the next one barulah kita nak plan, nak improvekan ke ataupun nak tingkatkan lagi ke macam mana? Barulah kita isi yang seterusnya ni lah. Yang plan and suggest ni. Jadi kalau kita nak plan and suggest, kita nak dapat idea apa semua kan, kita boleh pergi dekat laman web KAIS, sebab laman web KAIS tu dah di arrangekan resourcesnya ikut kompetensi-kompetensi ataupun dimension-dimension ni. Kalau pengetahuan pengajaran ada dekat bahagian sini, kalau kaedah pengajaran ada di sini, semua resources yang berkaitan. Boleh faham ke? Saya dah nak laju ni sebab nak balik ke ruang utama. Okey. Boleh. Okey. So itulah, jadi untuk boleh isikan nanti di waktu lapang, di waktu self sendirilah. Maksudnya kita bagi tempoh 1 minggu kot untuk yang ni di U-Training. Kemudian untuk develop teaching portfolio tu kita akan tengok dalam tempoh 6 bulan dah ada tak. Kemudian dalam tempoh setahun ada tak improvementnya macam mana. Boleh? Dalam masa yang sama, kita akan sentiasa dah berhubung komunikasi. Nanti saya buatkan WhatsApp group untuk group kita ni. Jadi whatever it is, kalau in between boleh je contact ya. Boleh? Okey. Okey. InsyaAllah So kita pergi balik yang ke ruang utama tu boleh ya? Okey. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Prof. Okey, sama. Terima kasih Doktor. Okey, sama. Kita pergi dekat yang link yang utama tadi ya. Okey, sebab ni dah 11.50 kan? Ya. Okey. Jumpa di link yang utama. Okey.